Terima kasih Yang Dipertua kerana membenarkan saya mengambil bahagian dalam pembahasan ini. Saya secara pribadi dan kami di sini sebenarnya mengalu-alukan sebarang tindakan yang tegas untuk mencegah jenayah dan keganasan. Dan dari segi itu, undang-undang ini memang dialu-alukan. Cuma, undang-undang adalah terbatas kesannya. Kita perlu mempunyai tindakan-tindakan yang lain untuk memastikan keganasan dan jenayah ini dikurangkan. Ada misalnya beberapa langkah yang lain. Umpamanya dari segi pendidikan, kita harus mengajar daripada anak-anak kecil itu sendiri tentang betapa pentingnya kita menghormati keselamatan orang lain dan menjauhi tindakan-tindakan keseksaan. Keduanya, kita harus cuba mengembangkan nilai supaya rakyat ramai benci terhadap soal keganasan ini dan bersama-sama untuk mengatasinya. Berbagai-bagai alat komunikasi dan media misalnya boleh digunakan untuk mengatasi ini. Dan seterusnya misalnya, perlulah ada suasana di mana bukan saja pihak keselamatan boleh mengambil tindakan yang tegas, tetapi juga mengambil tindakan tegas terhadap jenayah, tetapi juga tindakan tegas terhadap perkara-perkara yang boleh memungkinkan jenayah seperti yang disebutkan tadi, iaitu korupsi dan sebagainya. Tapi walau macam mana pun, kita sekarang ini mempunyai undang-undang. Dan suatu undang-undang itu, jikalau ia cuba mencegah suatu keburukan, tidak perlu semata-mata hanya ia menentukan tindakan-tindakan tegas, misalnya penjara yang lebih lama dan sebagainya. Seharusnya ada keseimbangan di antara tegas dan munasabah. Adakah tindakan yang kita tegas itu, lakukan secara tegas itu, juga munasabah dari segi undang-undang? Dari segi ini, benarkan saya pergi satu persatu kepada undang-undang ini, iaitu sebenarnya 11 perkara yang yang secara ringkas yang akan bincangkan untuk menunjukkan bahawa keperluan itu ada untuk kita bersifat tegas dan munasabah. Pertama, saya rujuk kepada section section 52A dan 52B, iaitu non-serious offences dan serious offences. Saya kurang jelas bagaimana misalnya boleh diklasifikasikan yang serius dengan tak serius tadi. Sebab yang tak serius, hukumannya boleh membawa kepada penjara sampai 10 tahun. Tapi dia tidak sebut misalnya tak lebih daripada 10 tahun, dia sebut tak lebih 10 tahun, tapi dia tidak sebut kurang-kurang berapa tahun. Adakah daripada 0 sampai 10 tahun? Ini berbeza misalnya dengan keadaan yang serius. Yang serius dikatakan 10 tahun ke atas. Tapi dia tak sebut apa limit, apa batasan yang tertinggi sekali. Jadi yang satu tak sebut yang terkecil, yang satu lagi yang tak sebut yang terbesar. Kalau misalnya kita mengikut pandangan setengah-setengah pihak, apa yang lebih 14 tahun itu sebenarnya merupakan hukuman sama seperti hukuman seumur hidup, tahanan penjara seumur hidup. Jadi kalau misalnya dah lebih daripada 15 tahun, 14 tahun, dah serius, terlalu serius lah. Ini boleh membawa kepada kita tak tahu pada berapa tahun. Bagi saya, apa saja hukuman yang melibatkan penjara itu adalah serius. Walau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, apatah lagi 10 tahun. Dia serius. Jadi perlulah, saya rasa, diistilahkan dengan jelas apakah yang dimaksudkan dengan serius dan tidak serius itu. Perkara kedua ialah berkaitan dengan section 75A, iaitu punishment of mandatory imprisonment for persons convicted of multiple serious offences. Seperti yang disebut dalam
pindaan ini, kalau ditahan, didapati salah dan dikenakan hukuman, maka kali yang kedua ia dikenakan hukuman, kesalahan kali kedua dia dikenakan hukuman 2 kali ganda, dan kali ketiga lebih tinggi lagi. Pindaan yang disadangkan ini adalah bercanggah, saya anggap, dengan konsep asas perundangan yang melindungi sejarah sabitan selagi belum disabitkan tuduhan semasa. Jadi kita tak boleh misalnya itu kaitkan hukuman yang lalu dengan kesalahan yang sekarang ini. Ia boleh dianggap sebagai bersifat double jeopardy dengan izin, dan kerana itu harus ditimbang dengan secara halus dan mungkin perlu ditolak. Jika didefinisikan kesalahan tidak serius adalah bagi kesalahan-kesalahan yang boleh dihukum tidak lebih dari 10 tahun, mengapa pula kesalahan tidak serius boleh membawa kepada 2 kali ganda hukuman penjara kesalahan sebelumnya? Jadi kesalahan kedua, kalau misalnya yang pertama 8 tahun, kali kedua dah jadi 16 tahun. Pindaan yang dicadangkan adalah kurang rasional. Kerana bayangkan saja kalau misalnya seseorang itu dihukum 5 tahun bagi kesalahan jenayah, seterusnya terpaksa menanggung hukuman 10 tahun atas hukuman yang sedia ada. Jadi kalau dulu 5 tahun, sekarang 10 tahun, atau 8 tahun tadi jadi 16 tahun. Kita tidak harus menggubal undang-undang yang seperti ini. Saya kira kesalahan yang kedua atau kesalahan yang ketiga harus ditimbangkan dan dibicarakan dan dihukum mengikut apa kesalahan yang dilakukan. Saya rasa patutnya tidak harus perkara seperti ini dimasukkan dalam sesuatu undang-undang atau pindaan undang-undang yang dibentangkan dalam Dewan yang semulia ini. Kerana ia bukan saja susah untuk diterima, bahkan ia boleh menghancurkan sistem keadilan jenayah dalam sesuatu negara yang kelihatan menindas hak-hak kemanusiaan. Perkara ketiga ialah seksyen 107. Pindaan yang dicadangkan ini adalah sebenarnya tidak perlu, iaitu yang ketiga, kerana yang pertama dan kedua yang sedia ada sudah agak cukup baik. Kesalahan bersubhat haruslah dibuktikan dengan beban pembuktian yang tinggi. Pindaan yang dicadangkan akan membuka ruang bagi pihak berkuasa untuk menyalahguna kuasa untuk menangkap atau melakukan penangkapan atas asas politik. Seseorang itu hanya perlu mempunyai sesuatu dalam mindanya, dan apa yang ada dalam mindanya kalau diketahui oleh kerana pengucapannya akan diambil tindakan. Tapi ada kekurangan dalam hal ini. Misalnya katakanlah saya, dalam minda saya marah sangat terhadap pengeboman yang dilakukan oleh Zionis Israel di Gaza sehingga menimbulkan kematian anak-anak dan wanita dan orang tua. Jadi katakanlah saya menyuarakan ni, saya berceramah mengatakan perkara ini adalah perkataan yang zalim, dan oleh kerana itu ada pihak-pihak tertentu yang umpamanya memijak-mijak, bahkan mungkin membakar misalnya bendera Israel. Jadi adakah tindakan akan diambil juga oleh terhadap saya? Padahal saya tidak berniat misalnya dalam ucapan itu untuk menyuruh orang atau menjadi dalang kebakaran tersebut. Saya hanya mengemukakan satu pandangan untuk menunjukkan kezaliman yang dilakukan oleh sekumpulan manusia terhadap manusia yang lain. Jadi saya rasa harus ada pertimbangan yang munasabah terhadap misalnya
pendakwaan atau hukuman yang dilakukan terhadap orang seperti saya yang mengukuhkan pandangan seperti itu. Kalau tidak munasabah, maka ia boleh mencabuli misalnya hak untuk saya berucap, hak untuk saya mengukuhkan pandangan-pandangan. Yang keempat ialah Seksyen 121E. 121E, Destruction of National Emblem. Ya, disadangkan di sini bahawa hukumannya ialah tidak kurang daripada 5 tahun dan tidak lebih daripada 15 tahun. Dan ini tentulah merupakan satu tindakan yang serius. Baru-baru ini di Indonesia misalnya seorang Malaysia telah ditahan oleh kerana menghina bendera Malaysia dan telah dihukum 2 tahun. Bagi saya hukuman penjara 2 tahun itu agak menasambah. Kalau kita misalnya mengambil tindakan 15 tahun, itu terlalu tinggi nampaknya. Katakanlah ada seorang mengatakan kami mau akhirnya bendera negara ini diubah. Oleh kerana dua sebab. Satu, ada sejarah lama orang mengukuhkan satu jenis bendera. Dan keduanya, kami tidak suka sangat bendera ini kerana terlalu dekat dengan misalnya Star Spangled bendera Amerika dan bintangnya macam bintang Komintang. Umpamanya dia berikan pandangan gitu kan. Dan oleh kerana pandangan itu dia mengemukakan contoh bendera yang tak diubah itu. Saya berpendapat bahawa adalah hak demokratik seseorang untuk memberikan pandangan. Asal dia tidak menghina dan tidak melanggar perlembagaan tentang kedudukan bendera yang sekarang. Tapi harus boleh saya juga mencelah. Ada dua yang nak mencelah ni, yang mana? Ya, silakan. Yang mana satu dulu? Saya lah, pendek sikit. Teruskan, Mak. Tentang perkara bendera itu, saya agak kejadian itu sebagai satu kelakuan yang kira boleh classify as penghinaan. Ya. Jadi kalau hukuman begitu katalah sangat berat kepada satu pengkhianat, traitors, saya memang tidak setuju. Sebab kalau hukuman tak cukup berat dan semua orang ikut kelakuan itu, melakukan kejadian tersebut, apakah akan terjadi kepada negara kita? Terima kasih. Betul, yang berusi, yang betul saya mohon mencelah. Saya juga ingin menyentuh tentang bendera itu. Dia bergantung pada niat. Sekiranya bendera itu dibawa ke satu tempat dan dikatakan kita ada salurannya, jika kita nak meminda bendera, ada salurannya. Dan apakah niat seseorang itu membawa bendera yang menyerupai bendera jiran, contohnya dengan kepala singa dengan jalur-jalur kita. Ini keadaan yang memang kita tak boleh terima. Tetapi kalau menggunakan saluran yang jelas, yang biasa ada, saya rasa itu tidak menyalahi. Terima kasih. Teruskan, Mak. Terima kasih, Yang Dipertua. Kita harus membezakan dua perkara. Satu, kalau misalnya seseorang itu memijak-mijak atau membakar bendera kita, bendera negara, itu merupakan satu tindakan yang buruk, yang harus dihukum. Tapi kalau dia hanya mau mencadangkan supaya diubah, dan mungkin satu hari diubah, saya cuma mengatakan mesti ada hak untuk seorang rakyat negara ini mengemukakan pandangan dia secara demokratik. Dan satu caranya ialah bagi mereka memperkenalkan bahawa dalam sejarah dulu ada misalnya cadangan satu bendera yang lain. Itu saja. Yang kelima, Yang Dipertua, ialah berkaitan dengan Seksyen
130QA. Di sini disebut tentang apa ni, tentang apa, hukuman kerana accepting gratification to facilitate or enable terrorist acts, dengan izin, kerana itu pindaan tu dalam bahasa Inggeris. Pertama sekali tidak disebutkan apakah yang dimaksudkan dengan terrorist act itu. Saya rasa perlu dihuraikan. Dan keduanya, terrorist act itu bukan saja dilakukan oleh golongan rakyat, tetapi juga dilakukan oleh satu negara, satu state. Misalnya ada serangan teroris umpamanya terhadap orang lain atau negara lain. Tapi ada juga negara misalnya yang melakukan teroris act pembunuhan beramai-ramai ke atas negara lain. Pada waktu ni menara yang dilanggar oleh kapal terbang dulu pada 1911, dikabarkan bahawa tak sampai 10 misalnya kanak-kanak Amerika yang dibunuh ataupun apa yang terbunuh. Tetapi bila diserang Iraq sehingga sekarang, sekurang-kurangnya 1 juta kanak-kanak Iraq telah terbunuh. Jadi ini merupakan satu terrorist act juga terhadap golongan-golongan yang melakukan pembunuhan tersebut. Jadi mesti jelas teroris itu siapa, apa terrorist act-nya. Adakah rakyat saja ataupun melibatkan juga negara. Keduanya ialah mengapakah hanya penerima saja yang menerima gratification, misalnya dapat wang untuk melakukan terrorist act. Bagaimana yang memberi? Di sini tidak disebutkan apakah yang akan dilakukan kepada yang si pemberi. Dan satu lagi sebagai satu question mark, saya dengan izin, misalnya itu session money yang diberikan kepada Sultan Sulu. Kita bayar session money kepada Sultan Sulu. Kemudian Sultan Sulu mengantar misalnya pengganas-pengganasnya untuk bertindak di Sabah. Adakah kita seolah-olah memberikan gratification juga bila kita meneruskan juga bayaran session itu walaupun telah berlaku serangan? Jadi ini satu soalan yang harus jelas dari segi undang-undang ini. Perkara ke-6 yang pertama ialah Seksyen 130XYZ, ya, XY. Di sini ialah berkaitan dengan harboring member of an organized criminal group dan sebagainya. Semua pindaan tersebut sebenarnya saya rasakan tidak begitu diperlukan, kerana bila kita katakan melindungi apa ni ya, golongan organized criminal group, ya. Saya katakan tidak perlu ialah kerana ia boleh menimbulkan berbagai-bagai perkara yang kurang baik. Saya ambil contoh. Ada tuduhan misalnya, saya kata ada tuduhan tapi tidak ada penyiasatan yang betul-betul dilakukan. Ada tuduhan mengatakan bahawa perkida itu sebahagian daripadanya melakukan tindakan-tindakan ganas. Tindakan-tindakan jenayah. Dan orang juga melihat seolah-olah perkidaan ini dilindungi oleh parti politik tertentu. Seorang asing yang telah buat kajian untuk PhD-nya selepas 5 tahun mendapat keterangan-keterangan yang menunjukkan yang diputul. Ya. Boleh saya mencelah? Ya, ada yang nak mencelah ni. Saya nak tanya dengan Yang Berhormat. Ada ketidak bukti yang kata pekeda tu apa tadi? Melakukan jenayah? Dan parti politik mana yang melindungi pekeda ini? Saya harap YB jangan menuduh melulu dalam Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih. Yang dipertua, saya rasa yang berhormat itu tidak memberikan tidak mendengar apa yang saya katakan. Saya tidak tuduh. Saya katakan ada pandangan bahawa perkida itu disebut begitu. Dan saya katakan tidak ada kajian lagi. Dan saya harap akan ada kajian supaya supaya Datuk Yang Dipertua, boleh saya celah? Ada yang nak mencelah lagi, Ahmad? Ya, sikit saja. Mana satu, Ahmad? Ini pembetulan Datuk Yang Dipertua. Pasal 5 rang undang-undang ini dipindah dengan memotong pasal 5. Kita masih di debate. Terima kasih.
Saya sedang bahaskan sekarang ni Section 130XYZ. Ini ada dalam dalam apa ni dalam pindaan perlembagaan pindaan apa ni undang-undang ini. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, perlu adakan kajian penyelidikan. Bahkan kalau perlu diadakan satu suruhanjaya untuk mengkaji betul tak tuduhan ini. Tuduhan mengatakan badan-badan seperti Perkida ini merupakan badan yang mohon celah, Muhammad. Terima kasih. Ya Muhammad, saya ingin sekali lagi menarik perhatian Muhammad berkenaan Perkeda tadi. Walaupun secara umumnya yang Muhammad minta supaya diadakan kajian, semakan dan sebagainya, tetapi adalah tidak adil untuk Yang Berhormat menyebut nama Perkeda dalam Dewan Yang Mulia ini. Sebab Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri sendiri telah mengesahkan bahawasanya Perkeda ini bebas daripada gangsterism. Dan adalah juga tidak adil untuk Yang Berhormat menyebut Perkeda dinaungi, dilindungi oleh parti-parti politik. Walaupun ia berbentuk kenyataan umum, tetapi ia juga mempunyai niat jahat di atas perkataan yang digunakan. Jadi saya mohon untuk Yang Berhormat tarik balik, sebab Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri telah menyebut Perkeda bebas daripada unsur-unsur gangsterism. Jadi, terima kasih. Yang Pertua, saya ingin tegaskan bahawa tidak semestinya apa yang dikatakan oleh seorang menteri sebagai sesuatu yang benar. Itu sebab saya katakan kita perlukan penyelidikan, kita perlukan satu suruhanjaya ditubuhkan untuk sama ada membersihkan atau menentukan apakah yang dibuat oleh pertubuhan tersebut. Jadi izinkan saya teruskan. Saya mohon sikit pencerahan. Saya tak berminat sangatlah bila mendengar perkataan katanya tak semestinya statement daripada menteri itu orang kata apa, kenyataan yang ada yang tak benar. Jadi saya rasa kalau dah menteri bagi kenyataan pun dah tak boleh kita ikut, jadi kita nak ikut cakap siapa? Jadi saya tak nampak statement itu perlu dikeluarkan dalam perdebatan kita pada kali ini, sebab ini suatu perkara yang sangat tak adil. Sebab kalau tidak, buat apa kita ajukan soalan setiap hari kepada menteri-menteri ataupun kementerian untuk kita nak dengar jawapan? Jadi saya minta lah Tuan Syed, kalau boleh jangan terlalu sinis dalam keadaan macam ni. Saya perlu tegaskan sekali lagi bahawa saya secara peribadi tidak menganggap bahawa semua yang dikatakan oleh menteri itu benar. Boleh saya teruskan? Silakan Ahmad. Terima kasih. Sekarang saya pergi kepada section ke-7 iaitu section 203A. A adalah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang sulit, ya, yang rahsia, disclosure of information. Saya rasa kita harus hati-hati dalam hal ni. Kerana kita dalam Dewan ini telah meluluskan satu undang-undang yang berkaitan dengan whistleblower. Ada misalnya maklumat atau information yang dikemukakan oleh seseorang yang merupakan whistleblower yang harus dilindungi. Dan bila ada misalnya peraturan seperti ini, ia agak kurang baik memandangkan bukan saja ia bertentangan dengan akta yang kita telah luluskan di sini, bahkan hukumannya terlalu tinggi, iaitu hukuman sebanyak 1 juta, kan? Dan di sinilah saya rasakan kalau misalnya yang kena itu whistleblower, berarti tidak ada keseimbangan di antara tindakan yang tegas dengan hukuman yang munasabah. Dan saya harap perkara ini akan dipertimbangkan dengan serius oleh pihak yang berkenaan. Nombor 8 ialah section 223. 223 di sini ia berkaitan dengan misalnya apa yang disebut di sini, person shall be punished with fine of not more than apa yang disebut di sini ialah pemenjaraan 2 kali ganda lebih lama daripada sabitan yang dicadangkan dalam 2232. Sekali lagi saya menganggap ini adalah bertentangan dengan
kebiasaan yang saya faham tentang peraturan hukum-hukum jenayah. Bila kita mengatakan kita menjarakan 2 kali ganda lebih lama daripada sabitan yang dicadangkan lebih awal tadi, iaitu 2232 tadi. Yang ke-9 ialah Seksyen 326A. 326A tentang hukuman ke atas mereka yang causing hurt to spouse. Saya tak ada komen tentang ini hanya dengan berniat hanya untuk menyokong pindaan ini. Dan yang ke-10 juga yang ke-10 iaitu kaitan dengan 352A, saya sokong juga. Akhir sekali yang di-Ketua ialah berkaitan dengan Seksyen 440A. Dalam 440A ini apa yang dibincangkan ialah tentang vandalism. Sekali lagi seperti terorisme juga tadi, di sini vandalism yang disebutkan tidaklah jelas maknanya, kan? Katakanlah kita ambil umpamanya orang membuat lukisan-lukisan pada dinding-dinding dan kita ambil misalnya seorang pelukis di dinding-dinding ini yang diharamkan di Johor misalnya, dan lukisannya dimusnahkan, dan dia dibenarkan misalnya di Pulau Pinang, kan? Jadi oleh kerana tidak jelas definisi vandalism itu, maka berlaku satu tindakan yang berbeza di satu tempat dan berlaku tindakan yang berbeza sama sekali di tempat yang lain. Saya mohon pencerahan sikit. Sebab saya rasa dalam pasal 33 ni, saya rasa pasal ni dah diminta dikeluarkan. Jadi saya rasa tak perlulah kita berdebatkan tentang pasal ni. Sebab kalau kita ada nota kita kan, sebab masing-masing semua ada nota. Pasal 5 dan pasal 33 dah dikeluarkan daripada dalam undang-undang ni. Jadi saya rasa tak perlu ada perdebatan lah tentang isu ni. Tak payah sebut lagi lah tu, Ahmad. Sebenarnya ini pindaan yang dipertua. Kanun, saya baca 33, kanun dipinda dengan memasukkan Seksyen 440. Jadi yang dimasukkan ni yang saya bincangkan, bukan yang dibuang. Yang baru ni yang dipindakan. Jadi Tuan Syed, 440A adalah dalam pasal 33. So saya rasa pasal 33 terkandung 440A. So maksudnya kalau kat sini, kalau kita tengok dari segi nota yang dikeluarkan, pasal 33 dah dikeluarkan. Jadi saya rasa serupa juga macam yang berkenaan dengan bendera tadi. Pasal yang sama juga yang dah dikeluarkan. Jadi saya rasa tak perlulah kita perdebatkan perkara itu. Saya rasa masih perlu, kan, itu hanya pandangan lah. Sebab dia katakan kanun dipinda dengan memasukkan selepas Seksyen 440 yang berikut. Jadi yang berikut ni dah jadi pindaan lah, kan? Cuba tengok muka halaman 12 ya. Halaman 12. Jadi saya hanya membincangkan bukan yang dah diketepikan. Tunggu ya, Mak. Tunggu sekejap. Saya rasa kalau ada pegawai kementerian mungkin boleh bantu Timbalan Menteri untuk menjelaskan. Negara boleh jawab. Lanjut. Saya rasa Timbalan Menteri akan jawab kemudian, kan? Kalau boleh, sebab kalau kita perdebatkan pasal 5 memang dah keluar. So saya rasa tak perlu kita perdebatkan. Sebab ini isu. Ya, tunggu sekejap ya, Mak. Memandangkan kita ada pindaan dalam jawatan kuasa ni, apa pendapat Yang Berhormat? Dibahaskan ke atau tak payah? Terima kasih Datuk Speaker. Sebenarnya tak perlu, kerana kita telah pun menghantar pindaan dalam jawatan kuasa rancangan undang-undang yang mana pasal 5 dan pasal 33 ini telah kita gugurkan. Saya rasa tak perlu, tapi kalau ahli nak masih membahaskan, saya tidak boleh katakan tak boleh, tapi seboleh-bolehnya kalau masa ini menjadi satu yang penting untuk menjimatkan masa, lebih ramai lagi ahli boleh membahas. Saya cadangkan tak perlulah kita hujah perkara yang telah kita gugurkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Rahmat, terpulang kepada Rahmat, tapi sebab ni telah diputuskan begini, jadi saya fikir tak payahlah, Mat.
Tak payah. Tak payah dibahaskan. Yang Ketua oleh kerana masa pun dah sampai, saya tamatkanlah. Terima kasih Hormat atas kerjasama tu. Ya. Ahli-ahli hormat, masa kita tepat pukul 1 tengah hari, kita sambung balik sebelah petang.